Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan tengok fenomena yang pertama iaitu tentang pantulan gelombang. Okey. Jadi kalau untuk pantulan gelombang, jadi pertama dia mesti ada pemantul. Jadi di mana kat sini ada pemantul? Yang Cikgu Lorek ini adalah pemantul. Okey, betul. Okey, ini adalah pemantul. Kemudian kalau awak tengok ada beberapa ciri-ciri gelombang. Okey, di sini kau tengok, okey, ini adalah gelombang sebelum dipantulkan. Okey, kemudian bila jumpa pemantul, okey, yang ini adalah selepas. Okey. Okey, panjang sebelum tu awak kena cari yang Cikgu Lorek yang ini, okey. Yang ini dikenali sebagai arah perambatan gelombang. Okey, yang ini adalah arah perambatan gelombang. Okey, jadi ini arah perambatan gelombang. Jadi ini arah perambatan gelombang. Okey, yang ini dijumpa pemantul. Jadi pemantul biasanya adalah satu objek yang keras. Okey, jadi dia akan pantulkan. Ini pun sama. Jadi yang ini adalah arah perambatan gelombang. Okey. Okey, kemudian yang Cikgu Lorek lagi warna hijau. Yang hijau ini ialah muka gelombang. Okey, jadi ini adalah muka gelombang. Okey. Okey, awak tahu bahawa muka gelombang dengan arah perambatan gelombang mestilah 90 darjah. Jadi yang hijau tu adalah muka gelombang sebelum dipantulkan. Okey, yang sebelum. Kemudian yang cikgu buat warna kuning ni, ini adalah arah perambatan selepas gelombang itu dipantulkan. Jadi ini awak kena tahulah. Jadi di sini kalau awak perhatikan, okey, yang garis putus-putus ini apa? Garisan putus-putus ini, yang ini dikenali sebagai garis normal. Okey, apa maksud normal? Okey, ini pemantul. Normal dengan pemantul mestilah 90 darjah. Sebab itu dipanggil garis normal. Okey, ini pemantul. Jadi ini garis normal. Okey, jadi sebab itu dipanggil sebagai garis normal. Okey. Kemudian kalau awak perhatikan di sini, di mana sudut tuju? Okey, jadi yang Cikgu Lorek ni, yang ini, I. I ini adalah sebenarnya adalah I ini adalah sudut tuju. Okey. Okey, sudut tuju ni dia mesti menyentuh garis normal. Jadi kalau awak tengok kat sini, nampak? Dia mesti menyentuh garis normal. Bukan yang bawah ya. Dia mesti menyentuh garis normal. I. Okey, kemudian R itu, cikgu buat warna kuning ya. R tu, iaitu dia panggil sudut pantulan. Jadi R tu adalah sudut tuju. R itu adalah, tak nampak kuning. Kita buat warna hijau. R itu adalah sudut pantulan. Okey, pun sama, dia mesti daripada garis normal. Ini normal, so mesti dia menyentuh garis normal. Itu adalah R. Okey, jadi awak dah tahu dah beberapa istilah dia. Jadi kalau yang pertama ialah, okey, ciri sebelum dan selepas. Okey, sudut tuju mesti sama dengan sudut pantulan. Contohnya kat sini, katakanlah kat sini, okey, cikgu besarkan lagi. Okey, I kat sini contohnya 50. Okey, 50. Jadi R pun kena 50. Jadi I kena sama dengan R. Ingat, dia mesti menyentuh. Dia mesti menyentuh garis normal. Okey, itu pertama. Okey, jelas. Okey, kemudian panjang gelombang. Macam mana kita nak dapat panjang gelombang? Hendak dapat panjang gelombang adalah jarak antara muka gelombang yang berturutan. Jadi kat sini, ni adalah lambda. Kalau cikgu sebut, ni adalah lambda. Ada kan varian baru.
Varian baru COVID-19 adalah lambda. Dia ambil kofizik alpha, beta, gamma. Itu adalah radioaktif. Kemudian delta yang terbaru. Kemudian lambda. Jadi kalau awak nak jadi doktor, awak kena belajar fizik. Lambda ini adalah panjang gelombang. Okay? Jadi dia antara panjang muka gelombang yang sama. Okay? Jadi catatkanlah kat sini jaraknya 2 cm. Okay, 2 cm. Okay, ini lambda. Yang disebut lambda nak awak tahu itu panjang gelombang. Lambda sebelum sama dengan lambda selepas. Jadi kat sini pun lambda. Jadi kat sini pun sama. Iaitu kalau sebelum 2 cm, selepas pun 2 cm. Tapi dia mesti daripada berturutan. Okey, boleh ya? Okey, jadi tidak ada perubahan. Okey, frekuensi untuk yang pantulan gelombang sama. Jadi kalau kat sini contohlah, kat sini cikgu ambil 5 Hz. Pantulan terlepas dipantul pun 5 Hz. Okey. Kemudian laju gelombang. Apakah formula laju gelombang? Laju formulanya adalah V sama dengan F lambda. Okey, awak tahu frekuensi tak berubah, lambda tak berubah. Jadi dua ni tak berubah. Jadi untuk selepas dipantulkan hal lajunya sama. Okey. Arah perambatan gelombang berubah. Okey, mana arah perambatan gelombang? Yang cikgu lorekkan ni sekejap cikgu buat warna hijau. Yang ni, ini adalah arah perambatan gelombang. Nampak? Yang ni. Okey, kemudian sana nampak kena berubah. Yang hijau ni, ini adalah arah perambatan gelombang. Jadi arah perambatan gelombang dia berubah, dia tak sama sebelum dan selepas. Jadi kita akan tengok soalan, jadi kita akan faham beberapa ini adalah fenomena yang pertama, iaitu adalah pantulan gelombang. Okay, kita tengok soalan. Okay, supaya kita nampak. Okay. Rajah kiri di kiri menunjukkan gelombang air melanggar pemantul. Jadi mana pemantul? Okay, ini pemantul. Jadi pemantul ini biasanya objek yang keras baru dia, gelombang itu boleh dipantulkan. Okay. Yang ini sebelum. Jadi ini adalah sebelum. Jadi kita kena nak lukis selepas. Okey. Ikut cikgu sama-sama ya. Okey. Keluarkan pembaris. Okey. Keluarkan pembaris dan protektor. Okey. Jadi bila awak nak lakarkan di sini, awak kena kira dia punya sudut I dia. Jadi I dekat mana? Jadi I dekat sini. Jadi I. Ini adalah I. Yang cikgu lakar ni, yang cikgu lorekkan warna merah ni I. Jadi dekat sini, I berapa agak-agak? Ni Ifah. Berapa I Ifah? Berapa? Nek. I dia kat situ. Yang cikgu lorek tu. Okey, bagus Nek. I kat sini 40. I itu apa? I itu adalah sudut 7. Jadi kat sini sudut 7-nya adalah 40 darjah. Dan awak belajar bahawa sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Jadi dia sama dengan R. R ni adalah sudut pantulan. Okay, inilah sudut pantulan. Okey. Jadi awak ambil protektor. Jadi contohlah cikgu dah ni. Cikgu buat. Okey. Okay, yang ini. Jadi cikgu buat kat sini. Okey. Yang ni awak kena lukis. Yang penting. Awak kena ukur guna protektor. Dekat sini mesti 40 darjah. Iaitu ini adalah R. Okey. Follow cikgu. Nampak yang cikgu lukis ni. Yang ini adalah arah perambatan gelombang. Okey. Dapat? Follow cikgu. Okey, nombor 1. Lukis yang arah perambatan gelombang. Nombor 1 kena lukis arah perambatan gelombang dulu. Okey. Okey, kalau dah, awak komen dah. Supaya kita nak buat sama-sama. Okey, guna protektor ya. Okey, nombor 1 lukis arah perambatan gelombang. Yang cikgu lukis tu. Okey. Nombor 2, nak lukis macam mana? Kena lukis muka gelombang. Jadi muka gelombang yang mana satu? Yang hijau ni. Yang cikgu lukis ni. Ni arah muka gelombang. Jadi macam mana kita nak lukis?
Okey, kat sini dia punya lambdanya adalah 2 cm. Jadi kena sama. Jadi awak ambil pembaris, awak lukislah muka gelombang. Tapi pastikan, tak boleh buat pen mat. Kena pen hijau. Cikgu padam dulu. Macam tu. Pastikan sama. Macam tu. Okey. Muka gelombang kat sini. Okey, pastikan muka gelombang sama. Dekat sini tadi berapa? 2 cm. Jadi kat sini pun kena 2 cm. Jadi dia mesti 90 darjah. Okey, yang hijau itu nombor 2, lukis muka gelombang. Yang muka gelombang tu yang berwarna hijau. Habislah. Boleh? Jelas? Boleh, Izzati? Jadi dapatlah. Okey, jadi itulah dia bagaimana awak nak lukis muka gelombang. Muka gelombang tu yang berwarna hijau tu ya. Okey, jadi sebab cikgu nak warna hijau supaya cikgu nak awak nampak beza. Okey, yang merah tu, anak panah tu adalah arah perambatan gelombang. Okey, ya. Jadi cikgu padam yang ni. Okey, dapatlah A. Dia tengok B pula. Okey, B. Okey, B ni sudut pantulan. Yang ini dia nak cari nilai R. Jadi awak dah tahu I sama dengan nilai R iaitu 40 darjah. Yang mana R? Yang lorek. Ni. Ni. Okay, yang cikgu lorek ni itu adalah R. Jadi yang Nek cakap tadi betul sebab dia sama. Okey, berapakah panjang gelombang? Okey, C. Okey, panjang gelombang awak kena kira. Ni lambda. Okey, lambda sama dengan sebelum sama dengan selepas. Ini selepas. Jadi kalau sebut panjang gelombang. Jadi panjang gelombang. Okey, kalau sebut. Ini simbol untuk lambda. Jadi berapa? 2. 2 apa? Mesti ada unit. 2 cm. Mudah saja fizik. Itu saja jawapan dia. Okey, boleh cikgu rasa boleh untuk contoh yang pertama, latihan pertama. Boleh? Jadi kalau soalan cikgu harap boleh buatlah. Okey, kita tengok aplikasi pantulan gelombang. Okey, ini adalah aplikasi pantulan gelombang. Contohnya nanti cikgu padam dulu. Okey. Okey, contohnya kat sini bagaimana dia berfungsi. Okey, pertama. Okey, ini doktor lah. Okey, ini doktor. Okey, ini doktor. Ini katakan. Yang pertama adalah untuk memeriksa fetus ataupun organ-organ dalaman. Contohnya awak ada, contohnya nak yang kat sini dia nak cek baby. Ni baby ni. Nampak macam lelaki kan? Tapi sebenarnya perempuan lah. Okay, jadi kalau awak tengok macam mana nak cek jantina baby, nak tengok boy ke girl, ataupun nak tengok dia normal ke. Jadi dia guna ultrasonic. Ultrasonic ini merupakan gelombang bunyi. Okay, di mana frekuensi gelombang bunyi pula padam. Gelombang bunyi di mana frekuensinya adalah 20,000 Hz. Okey, kita memang tak boleh dengar. Manusia tak boleh dengar sampai 20,000 Hz. Jadi macam mana dia berfungsi? Okey, awak tahu bahawa dalam baby ni, contoh ini kepala baby ya. Ini kepala baby. Okey, baby ni, kat sini dia ada pemancar. Okey. Pemancar. Okey, dia ada pemancar. Okey. Pemancar ni macam mana? Okey, dia pergi dekat dia pantul gelombang bunyi jumpa kepala. Kepala ini keras kan, tulang. Okey, jadi dia keras. Dekat sini dia keras. Kalau sebab baby kan, kepala memang keras. Bila keras, apa akan jadi pada gelombang bunyi? Gelombang bunyi akan banyak dipantulkan. Okey, kat sini dia ada dua lah. Dia ada pemancar, kemudian dia akan ada penerima. Jadi dia banyak dipantulkan. Okey, dia ada penerima. Dekat sini, jadi gelombang pada yang kena kepala itu, okey, banyak dipantulkan sebab dia keras. Jadi kalau banyak dipantulkan, apa akan jadi? Objek itu
cat, dia akan jadi okey, banyak dipantulkan. Okey. Kemudian macam mana bahagian perut? Sama juga. Kalau perut ni, contoh ni perut kan, baby kan. Okey, perut. Perut ini dia lembut. Bila lembut, apa akan jadi pada gelombang bunyi? Sama ada banyak dipantulkan ataupun lembut ni, gelombang bunyi bila kena perut, dia akan banyak serap. Dia macam istilah sponge lah. Bila sponge tu, gelombang bunyi banyak diserap. Bila dipantul tu, sikit sahaja. Jadi dekat sini, daripada perbezaan pantulan itu, maka dapatlah bentuk fetus ni ataupun bentuk ni lah. Sebab itu kalau awak tengok dia dapat bentuk macam tu. Ini sebenarnya menggunakan ultrasonic, iaitu gelombang bunyi. Jadi kalau daripada perbezaan pantulan tu kita dapat bentuk baby tu. Okey. Okey pun. Okey, yang kedua, okey, kalau awak tengok dekat rumah kan, kat rumah ada piring estro. Okey. Piring estro ni, okey, pertama cikgu cerita sikit ya. Yang ini, yang parabola ni mana? Parabola ni yang kat sinilah. Yang merah ni, ini adalah parabola. Okey, itu adalah parabola. Yang hijau itu apa? Yang hijau ini adalah pemantul. Ini adalah pemantul. Okey. Jadi, isyarat gelombang, contohlah orang nak tengok bola kan. Okey. EPL kan. Baru mula. Jadi, cikgu lukis ya. Jadi, okey, ini adalah isyarat. Okey. Okey. Kemudian, bila dia jumpa parabola itu, apa akan jadi pada isyarat gelombang itu? Gelombang itu akan dipantulkan. Ke mana? Dia akan pantul mesti melalui pemantul. Jadi, nampak? Jadi kat sini, barulah awak dapat siaran yang clear. Sebab apa? Semua isyarat itu telah dipantulkan pada pemantul. Jadi awak letak parabola tu, jadi antena tu awak kena adjust supaya bila gambar clear tu maksudnya semua isyarat telah menuju kepada pemantul. Jadi sebab dia menuju. Okey, jadi isyarat awak lebih jelas. Kalaulah pemantul awak letak kat sini, contohlah, padahal dia kat atas, jadi gambar awak tidak clear. Jadi pemantul ini kita kena adjust sampailah gambar tu clear, maksudnya betul lah semua gelombang telah dipantulkan. Jadi pemantul itu sebagai titik fokus dia. Boleh? Boleh Imran? Jelas? Okey. Boleh Imran? Okey. Sonar. Sonar ni apa? Sonar ni adalah satu sistem. Awak nak tengok, contohnya awak ni sebagai pemilik kapal. Pemilik kapal yang nelayan lah. Dia pakai sonar. Jadi awak nak trace ikan. Mana awak tahu ikan tu kat mana? Laut kan luas. Jadi awak kena pakai sonar. Jadi sistem ini adalah sonar di mana dia masih menggunakan ultrasonik. Jadi ultrasonik ini adalah gelombang bunyi, frekuensinya adalah 20,000 Hz. Sama macam tadi. Kes nak tengok baby tadi. Jadi kat sini dia ada dua, pemantul dengan pemancar. Jadi kat sini awak tengok sini, dia keluarkan dulu gelombang bunyi. Okey, ini adalah gelombang bunyi. Nampak? Ini adalah gelombang bunyi. Okey. Kemudian apa akan jadi dekat sini ialah ada orang panggil apa? Platen ikan. Jadi ikan itu bila isyarat bunyi jumpa platen ikan, dia akan isyarat bunyi itu ataupun ultrasonik itu akan dipantulkan. Okey. Jadi kat sini yang warna hijau ni, cikgu lukis warna hijau. Ini arah perambatan gelombang, ini dipantulkan. Okey. Jadi di situ kita boleh tahu, kita boleh trace, dekat situ adalah banyak ikan. Sebab apa? Nanti cikgu akan cerita. Sebab itu gelombang ikan. Sebab kalaulah tidak banyak dipantulkan. Ini gelombang yang dipantulkan. Kan? Contohnya tak ada ikan. Jadi masa yang di pemancar, jadi dia tak ada ikan. Jadi masa lama. Kita tahu itu tak ada ikan. Sebab ikan ni, sebab dia pancar, kemudian dia pantul. Jadi kita tahu daripada situ, kita nampak ikan lah kat situ. Okey, jadi kita boleh kesan menggunakan, ada ikan tu, dia akan keluar macam titik-titik dekat
satu monitor. Ni monitor, dia digambar ikan kat situ. Okey. Jadi kita tahu kat situ ada ikan. Okey. Ataupun kalau untuk kita tengok ni seismik, kajian seismik ni kalau awak tengok corak gelombang bunyi dipantulkan adalah berbeza-beza kerana apa? Bantuan yang berbeza membolehkan untuk menggunakan pasti yang mempunyai sumber gaya asli. Okey, kalau awak tengok kat sini, tadi kita nak tengok ikan. Okey, kat sini kalau awak tengok survey ship. Survey ship sekarang ni awak nak tengok gas asli. Sebenarnya kalau awak tengok gas asli, jadi di mana yang kita, kat Malaysia banyak gas asli yang berada di laut. Di tengah-tengah laut. Okey, kemudian kita awak tengok ada asumsinya kita ada seabed. Okey, tengah laut tu bawah laut itu sebenarnya banyak lapisan-lapisan batu. Okey. Awak tengok kat sini, lapisan batu ni menyebabkan dia ada ini ultrasonic, sama juga kita menggunakan ultrasonic. Okey, dia ada sedimentary rock layer yang pertama itu. Kemudian dia ada unconformity. Kemudian dalam tu dia ada water dan ada oil. Kat sini kita nak tulis tu, yang ada oil ni hijau ni. Okey. Jadi dia bila ultrasonic itu ataupun kalau awak tengok corak gelombang ni, kajian seismik ni, okey, disebabkan lapisan-lapisan batu itu, dia punya ketepatan batu itu berbeza, apa akan jadi pada pantulan? Awak tengok cikgu cerita sikit Pertama kita ambil warna merah. Okey, tengok Nampak? Yang lapisan yang pertama ni satu, jumpa kat sini, dipantulkan. Kat sini nampak? Kat sini adalah hydrophone. Okey, nanti kalau awak nak jelas, awak boleh tengok YouTube. Okey. Kemudian oil. Yang oil ni kita nak tengok di sini. Kemudian jumpa patul balik ke sini. Nampak? Okey. Kemudian oil lagi ke sini. Oil lagi ke sini. Nampak? Okey. Jadi daripada sini ada dia panggil satu sistem. Kita tahu dekat sini wujudnya gas asli. Bukan gas asli, sebenarnya kita nak oil ni minyak juga rasa ni. Dekat sini adalah gas asli ataupun minyak. Okey. Okey, jadi kalau awak tengok gas yang mana? Gas tu yang berwarna merah. Yang merah ni lagi jauh dia pantulkan itu adalah mana cikgu buat warna kuning. Ni. Yang ni. Ini adalah gas asli. Okay. Tu. Jadi corak-corak ni nak menentukan. Okey, lagi ini kapal lagi banyak dipantulkan kat situ, menunjukkan kat situ bawah ni, nampak kan dia pergi jauh dipantulkan kat situ menunjukkan bawah ni, bawah kapal tu ada minyak dan gas asli. Minyak dan gas asli ni biasanya rapat-rapat dah. Yang hijau itu adalah minyak, yang merah tu itu adalah gas asli. Okey. Lagi yang awak tengok yang ni kapal, nampak dia lagi jauh. Pemantul dia lagi jauh. Okey. Jadi kita tengok cuba masalah. Jadi awak contoh je kapal kapal ni kita contoh kat sini. Okey, kapal ni dia mana ada sebab laut ni dia punya kedalaman dia, depth dia kat sini. Okey, cikgu lukis depth. Ini depth. D ni depth. Okey, depth ni berbeza-beza. Awak tak nampak. Jadi macam mana awak nak tahu depth kapal, depth laut tu? Jadi nak kira depth laut tu, awak kena kira formula. Jadi formulanya adalah guna formula. D itu depth. V itu adalah velocity, T itu time over by 2. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh Okey. Kapal A menggunakan gelombang ultrasonik. Dia gelombang bunyi yang frekuensinya adalah 20,000 Hz. Okey. Untuk menentukan kedalaman laut. Jadi kat sini dia nak kira depth D. Okey, depth. Sela masa antara penghantaran gelombang dan penerimaan echo adalah 0.5. 0.5 ni macam ni. Contoh dia pergi. Tapi bukan ikan cikgu rasa kita nak ikan ni kita buang ikan ni. Kita buang ikan terus sampai sini. Okey. Kemudian dia pantul balik. Bila pantul balik kat sini, masa dia kat situ adalah time dia adalah 0.5 second. Maksudnya pergi kena kata apa dasar laut, pantul 0.5. Okey, awak nampak Jika laju gelombang, jadi ini adalah V, okey, ini adalah V, ini adalah T. Okey, kira kedalaman. Jadi mudah saja Betul tak? Mudah kan? Tak susah kan? Cikgu bagi contoh
Jadi, D sama dengan VT over 2. Okey. Okey. D sama dengan VT over 2. Jadi, V itu velocity. Jadi, velocity 1500 time 0.5. Okey. Over by 2. Okey. Cuba buat. Berapa? Okey, Atirah. Berapa Atirah? Jawapan awak. Okey. Okey, bagus. Jadi, 375. Okey, ini depth. Maka unitnya adalah meter. Dapatlah. Jadi, awak tahu bahawa kedalaman laut, awak berada kapal tu, awak tahu depthnya adalah 375 meter. Okey, boleh Jadi, cikgu bagi contoh lagi latihan supaya kita nampak lagi. Okey. Okey, kita tengok gambar ni. Okey. Belum cikgu padam. Okey. Satu gelombang bunyi dihasilkan di bawah bot merambat melalui air dan dipantulkan oleh dasar. Okey, sama yang konsep dia. Okey. Bunyi tersebut mengambil 1.3 saat untuk kembali jika jarak antara bot dan dasar laut ialah 950 meter. Kira laju bunyi tu, bukan laju bot, laju bunyi. Jadi sama guna formula tadi apa? D sama dengan VT over 2. Okey, sekarang ni ini D, depth. 950D. Okey, ini time. Okey, 1.3 tu. Jadi 950 V ni memang kita nak cari V ya. Okey, time 1.3 over 2. Okey, buat dulu. Cikgu nak kira V. Okey, berapa V? Okey. Sofia, berapa Sofia? Jawapan Sofia. Berapa Sofia? Nampak Sofia? Oh, bagus Sofia. Okey, jadi bagus. 1461. Okey, ambil 2 titik perpuluhan. 2, 5. Okey, sebab ini adalah velocity meter per saat. Okey, ingat jadi inilah konsep dia. Jadi cikgu lukis Okey, kat sini katakan ini kapal. Dia mesti pancah, kemudian dia pantul. Okey. Okey, boleh dapat Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey. Ali sesat dalam hutan. Dia menjerit meminta bantuan dan suara ini didengari oleh rakan-rakannya selepas 1 saat. Jadi kita lukis Ali lah. Okey. Belum kita padam dulu. Okey. Okey. Katakanlah. Okey, ini Ali. Okey, ini Ali. Okey, ini Ali. Kemudian rakan-rakan. Kat sini mungkin Ahmad lah. Ahmad ni rakan. Okey, rakan dia. Jadi, dia menjerit selepas 1 saat. Okey, dia pergi sini. Okey, masa dia kat sini adalah 1 saat.
Okey. Kemudian hal laju bunyi Ali yang Ali cakap tu, dia punya V-nya adalah 330 meter per saat. Jadi sekarang ni kita nak kira berapa jaraknya. Jadi kat sini D. Okey. Jadi D kat sini awak tahu bahawa formulanya adalah D sama dengan VT per 2. Okey, di sini tak boleh per 2. Sebab apa per 2? Tak boleh. Sebab kat sini dia tak ada pergi patah balik. Dia pergi sekali saja. Jadi tak ada pergi patah balik. Jadi kat sini kejap cikgu